Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 10 Ottoman Team akan membentangkan topik Islamofobia. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Saudara Muhammad Zul Aiman, Saudara Muhammad Firdaus, Saudara Salahuddin, Saudara Salihuddin, Saudara Syed Safizi dan Saudara Wan Ahmad Mujahid. Objektif. Nombor 1, untuk meneroka konsep Islamofobia dan kaitannya. Nombor 2, untuk berkongsi dan menganalisis realiti dan manifestasi Islamofobia dan diskriminasi yang dihadapi oleh golongan Islam. Nombor 3, untuk mengkaji perspektif dan manifestasi Islamofobia dalam masyarakat hari ini. Nombor 4, untuk mengumpul contoh amalan baik dalam mengatasi prasangka dan menggalakkan hubungan antara masyarakat dan kerjasama antara agama. Nombor 5, untuk mengenal pasti kriteria amalan baik dalam bekerja antara budaya dan antara agama. Nombor 6, untuk mengenal pasti strategi dan pendekatan untuk mencegah Islamofobia dan akibatnya. Nombor 7, untuk meningkatkan kesedaran Islamofobia dan menggerakkan institusi dan organisasi dalam memengaranginya. Nombor 8, untuk menggalakkan kerjasama antara Muslim dan pertubuhan belia berasaskan agama. Nombor 9, mengenal pasti dakwaan bahawa agama Islam adalah menganjurkan kekerasan. Dan nombor 10, membincangkan punca kesan kepada semua pihak dan cara untuk mengatasi isu Islamofobia. Pengenalan. Pertama, terdapat konsensus umum bahawa perkauman dan diskriminasi kaum adalah suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang tidak boleh diterima di mana-mana sahaja. Kedua, pendebatan tentang sekularisme dan implikasinya di Perancis dan negara-negara lain dan permohonan Turki untuk menyertai kesatuan Eropah telah mendedahkan rasa tidak senang menerima dan mengurus agama dan budaya kepelbagaian di Eropah. Ketiga, Islamofobia boleh ditarifkan sebagai ketakutan atau pandangan prejudis terhadap Islam dan umat Islam serta perkara yang berkaitan dengan mereka. Keempat, Islamofobia bukanlah fenomena baru tetapi banyak masyarakat Islam di Eropah mengalami persekitaran yang semakin banyak permusuhan antara mereka yang dicirikan oleh syak wasangka, prasangka, kejahilan dan fizikal serta gangguan lisan. Kelima, ia juga berbentuk dalam diskriminasi perkauman secara harian dan lebih ganas. Islamofobia adalah pelanggaran hak asasi manusia dan ancaman kepada perpaduan sosial. Keenam, lelaki dan perempuan muda juga terjejas apabila mereka menjadi sasaran Islamofobia, serangan dan penderaan. Ketujuh, Islamofobia adalah ancaman kepada masyarakat kita dan kepada nilai-nilai hak asasi manusia, demokrasi, pluralis dan menghargai kepelbagaian kaum, budaya dan agama. Kelapan, ia juga telah menunjukkan secara jelas bahawa Islamofobia tidak boleh dianalisis atau ditangani di luar konteks perkauman dan diskriminasi yang lebih luas di Eropah, dalam bentuk baru dan lama. Kesembilan, mereka juga perlu sedar tentang peningkatan umum dalam diskriminasi atau xenofobia, sama ada aktif atau pasif. Definisi. Pertama, Islamofobia adalah istilah kontroversi yang merujuk kepada prasangka dan diskriminasi pada Islam dan Muslim. 2. Dari segi sejarah, Islamofobia telah mula digunakan di Perancis pada tahun 1925. 3. Di Amerika, istilah Islamofobia telah digunakan pada tahun 1991. 4. Islamofobia diinterpretasikan sebagai perasaan takut dan benci terhadap agama Islam dan penganutnya. 4. 5. Suatu pandangan bahawa Islam mempromosikan keganasan, tidak bertamadun dan membenci masyarakat barat. 6. Dalam perspektif masyarakat Islam pula berasa terancam dengan ancaman Islamofobia ini. 7. Persoalannya, bolehkah pandangan masyarakat kini, terutama masyarakat barat, mengubah pandangan mereka terhadap agama Islam dan penganutnya sebagai agama yang aman dan tidak menimbulkan sebarang masalah kepada masyarakat?
Islamofobia dan akibatnya. Nombor 1 ialah membentuk masa depan untuk individu dan masyarakat. Prasangka yang ditunjukkan kepada kanak-kanak semasa mereka membesar mempunyai kecenderungan yang sangat kuat untuk kekal sebagai sebahagian daripada pandangan mereka terhadap dunia. Yang kedua ialah majoriti, minoriti dan soal tanggungjawab. Minoriti tidak boleh dipertanggungjawabkan ke atas kandungan yang dicipta oleh majoriti. Minoriti juga tidak boleh memikul tanggungjawab untuk perubahan yang akan berlaku. Yang ketiga, kekuatan tanpa sebab atau eksploitasi secara strategik. Islamofobia disifatkan sebagai ketakutan terhadap perkara yang tidak diketahui. Sifat ketakutan ini juga dijelaskan jika kita mendalami tanggapan fobia yang bermaksud ketakutan tanpa sebab, tindak balas yang kuat dan tidak rasional. Dan keempat, isu-isu yang saling berkaitan. Orang terpaksa mempertahankan perkara yang mereka tidak boleh tanggungjawab. Seperti Muslim yang bertanggungjawab ke atas perbuatan Osama bin Laden. Dan yang keempat, peranan media. Walaupun tanpa manipulasi yang disengajakan, laporan tidak sensitif mengenai perkara yang kelihatan remeh boleh menggalakkan perkauman apabila diperbanyakkan di seluruh media. Yang kelima, tindak balas praktikal. Apa yang boleh dilakukan? Satu cara yang sangat praktikal untuk menggalakkan tindakan menentang Islamofobia di rumah ialah dengan menggunakan laporan pemantauan negara ACRI dan Syur Dasar Am yang mempunyai Badan Pemantau Hak Asasi Manusia Antarabangsa yang terdiri daripada pakar bebas. Yang seterusnya mengatur orang untuk benar-benar bertemu dan berinteraksi, dan juga dengan cara menyokong faktor peganda melalui dokumentasi dan sokongan dalam talian. Kompas, manual Pendidikan Hak Asasi Manusia bersama anak muda. Pengetahuan yang luas dan sangat komprehensif yang dicurahkan ke dalam manual ini telah memberi sokongan refleksi yang lebih mendalam. Pemahaman menyeluruh tentang proses pendidikan yang mencirikan aktiviti pusat belia Eropah adalah sesuatu selain daripada hanya menyebarkan fakta dan angka. Membuat individu bertemu dan berinteraksi antara satu sama lain dan menonjolkan bukan sahaja cabaran tetapi juga masalah sebenar masyarakat. Yang keenam, kepelbagaian. Prasyarat untuk perpaduan. Islam bukan baru di Eropah. Sumbangan tabunan Islam kepada budaya Eropah menyatakan bahawa Islam dalam bentuk yang berbeza sejak berabad-abad telah mempengaruhi tamadun Eropah dalam kehidupan seharian dan bukan sahaja negara yang mempunyai penduduk Islam seperti Turki. Hubungan antara agama dan masyarakat adalah persoalan terbuka. Ekstremis wujud dalam semua agama. Ia tidak membentuk intipati mana-mana satu agama. Akibat daripada ini adalah salah tanggapan untuk melihat Islam hanya tidak sesuai dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Ekstremis adalah ciptaan manusia yang mengalihkan agama dari landasan kemanusiaannya untuk menjadikannya alat kuasa. Yang ketujuh, masa untuk bersuara. Ramai anak muda Eropah kehilangan hak asasi mereka untuk hidup setaraf dengan aman dan bermaruah. Islamofobia adalah pencabulan hak asasi manusia dan ancaman kepada perpaduan sosial. Orang muda harus mempunyai hak untuk identiti, untuk dibangunkan dalam suasana keyakinan. Hak kepunyaan iaitu tidak perlu mendengar bahawa mereka harus pulang ke rumah. Dan hak untuk kepercayaan pada masa depan, termasuk pendidikan, peluang pekerjaan, kestabilan dan keselamatan. Cara terbaik untuk melindungi hak kita ialah mempertahankan hak orang lain. Kesimpulan, sebagai seorang Muslim, kita wajib mempertahankan agama Islam daripada dihina, dicaci oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Fahaman Islamofobia ini harus dihentikan dan ini merupakan tanggungjawab semua umat Islam untuk menangani ideologi ini daripada terus memburukkan nama Islam dan seterusnya mencemari kemuliaan agama Islam. Kedua, namun sebagai umat Islam diingati agar mengamalkan nilai-nilai yang diajari oleh Nabi Muhammad SAW di samping berbenteras fahaman Islamofobia ini daripada terus tersebar. Terakhir, umat Islam harus mengikuti garis panduan ajaran Islam yang benar dan meneliti setiap ilmu yang dipelajari agar tidak terlalu ekstremis sehingga memburukkan nama agama Islam itu sendiri. Sekian, terima kasih.